A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hass 'ala al tamassuki bi kitabillahi al aziz wa sunnati rasuli wa du'a'i ila al huda wa dilalati 'ala al khair ibtigha wajhillahi ta'ala wa ridha'i wa qurbihi wa sawabihi subhana. Yang saya muliakan lagi saya kasihi Al-Fadhil Tuan Imam dan juga seluruh barisan pegawai surau. Yang saya muliakan ahli jawatankuasa surau yang hadir pada malam ini. Yang saya muliakan lagi saya kasihi para ustaz, para ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, para pencinta ilmu dan juga para pencinta rumah Allah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita mulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pada malam ini kita akan bincang satu tajuk. Tajuk ini, perkara ini biasanya berlaku ketika mana kita menghadiri pengkebumian. Hari ini ataupun waktu itu mungkinlah yang kita saksikan dan kita lihat adalah jenazah fulan bin fulan. Hari ini kita scroll dalam Facebook, kita tengok dalam grup WhatsApp kita, fulan bin fulan telah meninggal dunia sekian sekian sekian, punca kematian sekian sekian sekian. Dan mungkin satu masa ketika nanti kita tidak tahu adakah kita juga seperti mereka atau seperti jenazah yang kita saksikan dia dikebumikan. Jadi di waktu dan di kala itu kita semua tuan-tuan rahmat Allah sekalian akan mengharapkan sebanyak mungkin doa-doa dan juga kiriman pahala dan juga apa juga perkara yang boleh mendatangkan bantuan dan pertolongan kepada kita besok. Jadi tajuk pada hari ini adalah ucapan. Dalam kitab ni sebut ucapan, tapi bahasa mudah fahamnya adalah doa. Doa apa yang kita nak baca? Doa ini yang akan saya sebutkan berdasarkan hadis-hadis yang sahih, yang mana doa ini diterjemahkan ke bahasa Melayu bagi mudah kita untuk kita faham dan kita cuba amal. Baik, ucapan ataupun doa ketika menguburkan jenazah. Tajuk akan datang, kita akan jumpa insya-Allah panjang umur. Kita akan cerita tentang malam pertama di alam barzakh. Itu memang menakutkan. Baik. Qala musannif, berkata pengarang kitab ini daripada Ali ibn Abi Talib karamallahu wajhah, mengatakan jika jenazah telah sampai dikubur dan orang-orang telah duduk, maksudnya mudah faham tuan-tuan, kita sampai dekat kubur tu, kalau di kampung saya di Pairedan ni masih lagi meletakkan jenazahnya berada di sisi kubur.
Kalau kata ini kubur jenazah kat sebelah sini, kat atas kan, ada setengah tempat dia buat daripada bahagian kaki si mati. Sunnahnya daripada bahagian kaki tolak ke bawah, turun kepala dulu, seperti mana di perkuburan Baqi', kepala turun dulu. Di tempat kita kebanyakannya di sebelah kiri. Ada setengah tempat dia buat sebelah kanan, tapi kebanyakannya sebelah kiri. Ada terpencil sedikit kuburnya, ataupun jenazahnya berada jauh sikit daripada liang, bergantung kepada faktor. Kalau kata tanah kubur itu sekelilingnya adalah kawasan payung yang merumitkan si mati ataupun merumitkan atau memburukkan jenazah, nanti ada letak tepi dulu, dah siap nanti dia dah masuk yang dalam keranda tu, dia susun semua, baru diangkat ramai masuk dalam dan sebagainya. Baik, ketika mana jenazah ini telah sampai di kubur dan orang-orang telah duduk, pernah saya kongsikan dengan tuan-tuan, tak silap saya, larangan kita duduk. Jangan kita duduk selagi mana jenazah itu belum lagi diletakkan di perbaringan. Mana orang letak, dia letak je, dia dah letak bantal dan sebagainya, itu dah upgrade sikit lah. Tapi maksudnya dia letak je, dia letak orang atas ulu bantal, tanah sebagainya apalah, dia letak. Itu waktu tu kita dah boleh duduk. Tapi dalam kata Sayyidina Ali kat sini apa dia, jika jenazah telah sampai di kubur dan orang-orang telah duduk, janganlah engkau duduk. Ni Sayyidina Ali kata gitu. Sebab apa? Dia kata, tetapi berdirilah di tepi lubang kubur. Jenazah sampai ni, mungkin kita nak tunggu waris. Biasanya tuan imam ni setengah tempat imam akan duduk, dia akan berundur, dia beri peluang dan ruang kepada, mungkin biasanya Bilal lah. Kadang Bilal pun mungkin lambat sampai sikit, dia akan minta ketua lubang kubur. Ketua lubang kubur pula apa? Ketua apa? Ketua gali kubur. Lubang kubur. Ketua lubang kubur. Lebih tepat, kalau tak nak was-was, panggil tu pengerusi badan khairat kematian. Dia nak buat apa? Ambil gambar? Entah. Kalau nak ambil gambar, bukti aktiviti tahun 2020, contoh terpulang. Baik, jadi apa nak buat dekat situ tuan-tuan? Maka tetapi dikata berdirilah di tepi lubang kubur. Jadi kita tuan-tuan, kita pernah bincang, tak silap saya dalam kat sini, tak silap saya, kita masuk je tanah perkuburan. Kalau kita naik motor, kalau jenazah dah sampai, van jenazah dah sampai, kita mungkin terlepaslah peluang itu. Tetapi kalau kata kita sampai jenazah belum sampai, van pun belum sampai lagi, maka kita sampai parking kenderaan. Kalau kita naik motor atau naik kereta, matikan enjin, bismillahirrahmanirrahim, buka pintu, keluar kaki kanan macam biasa, tak ada keluar kaki kiri, keluar kanan. Kecuali ada masalah go out, dua-dua kaki keluar. Dia keluar tu, lalu apa dia nak cari? Pertama sekali dia cari di manakah arah kiblat. Jangan cari member yang berasap. Contoh, boleh nak cari yang berasap, macam saya pesan tadi, di luar tanah wakaf. Macam-macam cara lah. Yang penting kalau boleh cari dulu. Cari apa? Cari arah kiblat. Mana kiblat dia? Kalau kata contoh ini kubur, ini kiblat, maka cari arah kiblat, lalu kita memberi salam dan berdoa kepada ahli kubur. Sependek-pendeknya, serangka-rangkasnya, kita membaca Assalamualaikum. Ya, yang biasa kita dengar, Assalamualaikum ya ahli kubur, Assalamualaikum ya ahli diyar. Bila kita sampai situ, selepas beri salam, maka kita terus nak pergi mana tuan-tuan? Jangan cari bawah pokok yang geduk dulu. Pergi cari lubang kubur dulu. Kubur jenazah yang kita ke bumi ni. Nak tengok apa dalam tu? Tengok apa tak dulu pun. Kan? Zaman saya muda-muda nak kenal-kenal tu, tengok kubur. Situ kita belajar prasangka dan sangkaan yang baik. Kadang-kadang kena tengok, kalau ada air sekalipun, kena tengok keliling. Mungkin di kawasan paya, tepi parit, tepi sungai, pasti ada air. Sedut macam mana pun pasti ada air. Itu bagian masing-masing. Bagian kita, bagian saya tuan-tuan, belum tentu lagi.
Tuan-tuan rahmatullah sekalian, bila sampai dekat lubang kubur ni, tuan-tuan nak pergi dekat mana? Kalau Nabi berkat, masuk dalam cewa, pastikan boleh naik balik. Pastinya tuan-tuan kena cari di bahagian apa disebut dekat sini. Dia kata, jika jenazah itu sudah dimasukkan ke dalamnya. Jadi tuan-tuan sampai ni, kalau jenazah belum sampai, tuan-tuan berdiri setentang di bahagian kepala dia, anggaran di kepala dia. Maka tuan-tuan sunat tengok dalam lubang kubur tadi, maka tuan-tuan boleh membacakan doa yang ini. Ini dalam bahasa Melayu. Doanya agak formal sikit tuan, agak tu sikit. Apa doanya? Dia kata, jika jenazah itu sudah dimasukkan ke dalamnya, ucapkanlah atas nama Allah dan agama Rasulullah. Itu formal dalam ni disebut. Atas nama Allah dan agama Rasulullah. Apa lagi doanya tuan? Ni agak sikit panjang. Ya Allah, hamba-Mu telah datang kepadamu dan Engkau sebaik-baik penerima. Jadi bila mana kita tengok contoh jenazah dah sampai, letak dekat tepi sebelum dia peluk. Biasanya siapa nak masuk ni? Biasa imam, biasalah. Kalau imam yang celik hati, dia akan offer kepada waris. Ni siapa ni nak masuk ni? Anak-anaknya mana ni? Tu Den sini Den. Gitu. Siapa yang afdal pegang bahagian kepala? Siapa yang bahagian tengah? Siapa yang nombor 3 tu kat kaki? Yang paling afdal sekali. Siapa je agak? Anak sulung. Anak lelaki kan? Anak lelaki sulung ke? Jawapannya, kalau kata dalam adik-beradik tadi mungkin tak ada yang kita kata sikoh. Sikoh ni maksudnya kaki masjid, jaga amal dan sebagainya. Kalau ada anak-anak yang soleh, yang hafaz Al-Quran, utamakan dia dulu di bahagian kepala. Siapa di bahagian perut ni, pinggang? Siapa dia? Yang mungkin rendah sikit. Kita tengok level dia, tahu. Contoh adik-beradik ni semua ustaz. Dalam adik-beradik dia mesti ada seorang yang alim sikit, yang warak sikit dan sebagainya. Cara itu yang pertama. Yang kedua, turun sikit. Seperti mana kita nak melantik imam, ada lebih kurang 15 kriteria nak pilih imam. Bukan senang-senang. Jadi imam tak boleh lah, biasa tangkap muat. Tuan-tuan, jadi imam ni takut mana ni? Jangan lagi masuk ni alam tamu, alam kubur. Cukup tu. Kita akan jumpa tajuk akan datang ni, bila disebut nama kita yang kedua, kain kapan kita yang dekat atas ni melorot jatuh sampai di bahagian pinggang. Saya buat cerita kan tuan? Tak ni, ada tajuk nanti kat depan. Kain kapan kat atas ni jatuh ke bawah. Macam mana boleh jatuh? Sebab kita akan didudukkan, disandorkan di bahagian belakang. Ni kita akan jumpa malam pertama di alam barzah. InsyaAllah. Baik. Jadi apabila bila 3 orang tadi dah masuk, tengok orang ada setengah tempat dia buat 4, ada setengah tempat dia buat 2 je. Biasanya 3 dalam tu dia peluk tuan-tuan. Okey, peluk. Sini kita boleh tengok dan menilai. Kalau anak-anaknya biasa campur masyarakat, campur geng masjid, campur ziarah-ziarah kubur ni sembahyang mayat, dia tak akan pelik. Pernah satu ketika saya follow, saya di makmum lah. Saya di makmum. Apa yang berlaku? Ketika mana nak sembahyang tu, ada seorang tu rokok. Kan Allahu Akbar. Dia pergi rokok. Mungkin panik. Panik dan mungkin tak biasa tengok. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila mana kita tengok anak dia selalu campur di masjid, campur dalam urusan pengkebumian dan kematian, insya-Allah dia tak akan pelik. Okey, peluk tak biasa sebut dah. Kadang-kadang kita dah ajar macam mana, tetap juga nak peluk, begini juga. Biasanya kita akan peluk, yes, tangkap gitu. Turun itu. Waktu turun tu apa kita nak baca bagi mereka yang menyaksikan? Jangan kita main handphone lagi. Jangan kita selfie secara langsung di tanah perkuburan bla 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 macam tu. Lepas tu dia tag. Wah. Niat dakwah boleh insya-Allah. Niat dakwah lah tuan Kadang mungkin nak tahu kan secara live ni situasi semasa macam mana. Mungkin bagi kawan-kawan yang baru jalan dalam perjalanan, tak sempat ni. Contoh. Nanti kita akan tengok macam mana orang sembahyang jenazah atau kubur.
Berapa ramai yang sembahyang jenazah atas kubur tak buka slipper. Tu satu perbahasan juga tu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi bila mana nak peluk niat turun ni, kita yang tidak terlibat di dalam urusan pengkebumian itu, apa kita nak baca? Apa mam? Gagak bacalah apa-apa selawat ke, doa makan ke kan. Bacanya sama doa dulu yang pernah saya cerita kepada tuan-tuan, doa nak tutup mata tu. Ingat tak doanya? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ketika mana tutup di mata, kita baca doa tadi, tambah di bawahnya sikit, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Satu riwayat lain subhanallah. Ini tutup mata. Tapi bila mana jenazah turun, memadai dia baca bismillahi wa ala millati Rasulillah. Sebulan saya lagi, bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu doanya. Kalau nak turun jenazah, tengok jenazah turun, mungkin yang saya baca doa tadi mungkin tak jelas, bismillahi wa ala millati Rasulillah, mungkin susah dan payah. Maka ulama kata, apa dia nak baca? Setidak-tidaknya dia membaca surah Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya, dihadiahkan kepada mereka yang sedang diuruskan tadi. Apatah lagi anak-anak dan waris dia. Baik, masa turun ni juga kita akan jumpa setajuk kat depan nanti, himpitan kubur. Itu satu hal juga tu. Saya pun tak lepas tu. Semua orang akan kena himpitan kubur ni. Tak ada seorang pun yang akan terlepas. Baik, jadi dia kata, disambung doa tadi, apa kata Sayyidina Ali, atas nama Allah dan agama Rasulullah, ya Allah, hamba-Mu telah datang kepadamu dan Engkau sebaik-baik penerima. Tempatkanlah dunia di belakang punggungnya. Kenapa belakang punggungnya? Ini biasanya lagi hadis kat depan ni, tanggungjawab antaranya mereka yang menggali kubur. Tuan-tuan, kalau kata yang meninggal tu saudara tuan-tuan, jiran tuan-tuan, contoh ahli keluarga saudara kita yang meninggal, mungkin pernah dengar dalam kuliah ke, ustaz-ustaz lain pernah cerita ke, tuan-tuan minta kebenaran dengan orang yang menggali kubur. Kalau tempat saya, kampung saya, jadi kita boleh jumpa siapa. Tapi kalau macam di Bakri tu, susah juga tu. Kena jumpa dia. Jumpa dia, boleh tak saya nak minta satu masa je, sikit je. Apa dia? Nak turun sekejap. Apa nak turun? Ambil cangkul, ratakan di bahagian punggung. Bahagian punggung tu ratakan. Ada hadis di depan ni tuan, bukan cakap biasa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau tuan-tuan tak boleh buat, tuan-tuan minta orang gali kubur tadi, minta tolong setiap kali dia gali kubur, di bahagian tengah tu, di bawah rumahnya tadi tu, di bahagian pinggang anggarannya dalam punggung dia, maka dia ratakan. Dia baca doa apa dia? Ya Allah, jauhkan, hindarkan fulan bin fulan ini dari tipu daya syaitan. Biasa kita baca doa selepas tahiyat, Allahumma inni a'udzubika min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masih dajjal wa min fitnati sampai akhir la ilaha illa anta. Jadi ada satu setengah riwayat pula kata, dia baca ya Allah ya Tuhanku, jauhkanlah aku daripada fitnah syaitan. Nanti bila dah di kat depan ni, syaitan ni akan datang menggoda kita, berada di bahagian belakang ni, belakang jenazah kita besok. Bukan kita baring tuan, kita duduk. Baik. Jadi tadi masa nak turun kita baca bismillahi wa ala millati Rasulillah. Masa turun tu juga sunat kita mengambil 3 kepal tanah. Ambil 3 kepal tanah. Terpulang kepada tuan-tuan. Tuan-tuan selesa macam mana? Saya biasa akan buat setelah orang waris-waris dah habis nangis, semua imam mungkin dah balik, saya duduk di bahagian kepala, seperti mana kita berhadapan dengan dia. Contoh ni kepala si mati, saya menghadap muka si mati, maka ambil 3 kepal tanah, saya letak di atas dia. Yang afdal ketika mana turun jenazah, tanah dikamburkan, dimasukkan, kita ambil 3 kepal tanah, letak di bahagian kepala, bahagian punggung, di bahagian kaki.
Kepatan sikit je. Nak baca apa? Ada doa dia. So tuan-tuan kena ingat tu. Tadi masa jenazah dekat atas liang, dekat atas. Masa turun, nak turun, kita yang tak terlibat dengan pengurusan jenazah, kita tengok jenazah tadi atau daripada jauh, kita nampak bayang-bayang dia turun. Bismillahi wa ala millati Rasulillah, dia pun turun. Kan? Situ yang ketiga nanti kita ambil 3 kepala tanah, letak dalam kubur dia. Kat Johor ni jarang-jarang, tetapi dah mula nak disemarakkan. Baik tuan-tuan, itu daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, hadis riwayat Al-Bazzar. Baik. Sementara itu daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika salah seorang di antara kalian meninggal, janganlah kalian menahannya. Menahan ni saya tak bahaskan. Menahan ni banyak kriteria dia. Selain kadang-kadang menunggu waris yang jauh tak sampai-sampai. Kalau ikut perkiraan kita sepatutnya dah boleh ke bumi dah ni. Tapi kalau boleh tunggu, kalau saya rasa saya tak tunggu. Percepatkan saja. Kadang-kadang apa lagi yang menahan ni? Saya sendiri sebagai imam dulu pernah melalui situasi ni. Apa dia? Bukan sikit, banyak kali. Apa dia? Ada sebahagian para imam yang memanjangkan bacaan doanya. Sebab itu saya tekankan banyak kali tuan-tuan. Doa untuk selepas solat, doa lepas solat. Doa solat hajat, buat doa solat hajat. Doa tahlil, doa tahlil. Doa akikah, doa akikah. Tuan-tuan kalau musliman buat kenduri, akikah dan sebagainya, pastikan jumpa dengan siapa imam yang bawa tu. Waris kita, suami kita ke atau bapa kepada budak kecil tadi ni, anak kecil tadi ni, lahir tadi ni, jumpa imam, "Mam, saya dah hajat, saya nak buat akikah." Imam kata, okey. Imam jangan lupa, boleh saya tahu nama dia? Minta nama dia. Contoh nama Siti Fatimah binti Muhammad macam tu. Okey, imam dah prepare dah awal. Sampai ke majlis dia baca doa akikah. Campur sikitlah doa selamat. Jangan doa akikah, majlis akikah dicampur dengan doa tahlil. Kena betul-betul bezakan tuan. Sama juga ketika mana solat jenazah didirikan, kebanyakan para imam dia akan baca doa yang panjang-panjang. Tak cukup dengan itu, doa penutupnya tu panjang pula tu. Al-Fatihah dia penutup panjang lagi. Sependek-pendek doa, jangan ditinggalkan membaca Allahumma bihaqqi ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barang siapa yang jenazahnya dibacakan doa itu oleh para imam dan dibacakan doa itu oleh para jemaah yang hadir, maka si mati si fulan tadi akan terselamat daripada fitnah kubur. Rugi kalau tak dibaca itu. Sebab tu Jabatan Agama kita, pejabat qadi, usul Jabatan Agama Besar Negeri Johor ada keluar tu buku kuning tu. Buku kalau kan saya tengok ni memang pakai. Ada sebagai imam tak nak pakai buku kuning tu sebab panjang bacaannya. Tetapi ada yang pendek sikit. Yang panjang boleh baca, yang pendek jangan tinggal yang penting. Apa yang paling penting tadi tu? Allahumma bihaqqi ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalaulah kata tuan-tuan nak baca panjang, boleh. Bila? Nanti dah ke bumi dalam tu. Tuan-tuan nak baca sampai bila, bacalah. Tetapi ketika jenazah dekat sini, kalau rasa boleh cut, pendekkan, ringkaskan, sila. Taib. Jadi dia kata apa dia? Janganlah kalian menahannya. Apa lagi kata menahankannya ni? Kadang-kadang ucapan tu banyak sangat. Kalau tempat saya masih lagi ada ucapan ketua kampung. Mesti ada punya. Tuan-tuan, mesti ada. Kita kena cakap. Siapa yang paling afdal untuk bercakap? Anak dia. Kalau kata meninggal isterinya, suaminya. Kalau kata yang meninggal suami, cari anak lelaki yang sulung. Kalau anaknya kecil-kecil lagi, cari mungkin pakciknya, waris-waris tu. Sebab apa? Hanya waris yang mengetahui bagaimana perilaku akhlak si mati ketika di rumah. Jadi mungkin ada kesilapan, mungkin pernah ada cerita, mungkin si mati cerita dengan yang sulung, dia tak cerita dengan yang nombor 2, nombor 3. Jadi yang sulung ni kadang dia kolek adik-adik, ada tak abah cerita gini. Ada. Kat aku tak ada pula. Kumpul maklumat tu tuan-tuan, mata terbucak.
Tuan-tuan rahmatullah sekalian, ayahanda saya telah meninggal dunia gini. Biasa saya buat. Kalau rumah saya kematian ada 2 kali. Anak saudara seorang, anak saya sendiri baru ni, dan juga ayah saya sendiri. Ayah saya tak adalah. Apa yang saya cakap? Saya berucap, pertama apa dia, saya kata, terima kasih kerana sudi menziarahi. Yang kedua apa dia, saya kata, mohonnya sebaik tuan-tuan, kalaulah boleh, berhenti seketika atau mengurangkan, meminimalkan percakapan tentang dunia. Jangan cerita buah sawit, jangan cerita macam-macam dunia, jangan cerita. Jangan cerita. Habis kan diam je Ustaz. Diam je lah. Nak suruh mandikan jenazah tak mau. Betul tak? Kadang kita panggil, meh naik atas mari solat jenazah ni. Tuan-tuan marilah. Bukan susah solat jenazah. Allahu Akbar. Sepanjang saya di imam kat 5 tahun, ada tu soalan lah. Dalam banyak satu soalan. Ustaz, imam, bagi imam muda, mam, kenapa jenazah hanya disembayangkan di bawah kanopi? Kenapa tak disembayangkan di atas rumah dia, di rumah kayu? Tapi kami sembayangkan di bawah. Sebab itu saya kata, marilah campur solat jenazah. Mungkin dia ada cerita sebab apa sembayang kat bawah tu. Kalau sembayang kat atas, dia fikir apa tu? Teruknya imam ni ngaji kat mana? Hadis mana dia guna sembayang kat tu? Pula dah. Rumah dia tu tak naik sembayang ke? Kalau dia campur mandikan jenazah, dia tahu apa berlaku kat atas rumah tu. Rumahnya mungkin sempit, mungkin dah geput. Kalau naik ramai, kalau wah jam, dah kata tengok, ini mesti dosa si mati ni. Tengok orang. Itulah sebab tu tuan-tuan rahmatullah sekalian, kalau ada buat solat jaga, buat mandi jenazah ke, datanglah dekat-dekat. Nak tak ada air, silakan. Air mandi jenazah tu tak ada. Buat apa? Basuh kereta. Buat ubat biasa orang cari tu. Kalau daripada rumah mayat nombor, memang tak dapat nak tolong. Tuan-tuan minta lagi mahfiz ni, memang tak ada. Kalau ada lebih tu masuk tu sampah lah jawapannya. Setiap jenazah tak sama bekas dia. Tu sampah ni. Jadi biasanya orang ambil air ni kalau kat kampung, dia mandi kat kampung, biasanya dia buat air lah. Ada orang nak kebal. Saya ya ke Ada orang tak, dia duduk kat pokok, dia cinta. Dia tengok air jatuh dari atas. Zaman saya dulu, zaman tu tak adalah macam zaman tahun 2000 kemudian ni tuan. Zaman saya lah tahun 90-an, tempat saya masih lagi pakai air direct daripada tap mandi tu, terus tebuk. Sekarang dah ada saluran. Jadi kalau nampak orang tu minta, saya tengok pasal ada seorang dua. Dia senyap di belakang, masuk bawah rumah, mandi. Dia tadah tu. Lepas tu dia hilang. Oh, Masya Allah. Macam-macam tuan Peliknya malam-malam macam tu tak kena ganggu Baik, dia kata, bersegeralah untuk membawanya ke kubur, dan hendaklah ada yang membaca di sisi kepalanya surah Al-Fatihah. Ini hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Tengok dia kata apa tadi? Hendaklah ada yang membaca di sisi kepalanya surah Al-Fatihah. Ini menjadi apa kata? Panduan kepada siapa dia? Imam. Tuan-tuan, kita tengok kenapa imam-imam kita, imam lama khususnya, bila jenazah dah ada dekat masjid ke, dekat surau ke, untuk disolatkan. Kalau kat rumah mungkin ditunggu. Biasa setengah imam ni jangan nak cepat. Dia tak ada maaf bagimu. Mam, tolonglah mam. Dah nak tanpa tol pagu sikit lagi mam. Sikit lagi. Tak ada. Oh, tuan-tuan, jangan imam susah senyum ni kan. Memang Sayyidina Umar tu. Tak boleh kau timnya, babe. Saya imam dua ni ngalah je. Yalah. Kan kalau kita gosok-gosok, apa gosok-gosok? Marah. Allah, tu beza umur tu penting tu. Yang kita ni ustaz, imam muda, dia pencen askar. Askar ni tegas, Baik. Jadi kita tengok kenapa imam bila mana nak sembahyang, imam akan duduk. Duduk lah. Dia akan berada dalam ni jenazah, ikutlah kepala sana ke kepala sini ke, imam ada kat situ. Imam akan tengok. Jadi Bilal akan panggil, apa dia nak baca? Mana Bilal? Bilal. Ya tak ada. Siapa baca apa ni? Ji. Baca apa nak panggil orang sembahyang jenazah?
Agak-agak ya. Woi, sembahyang woi. Tuan-tuan ni live. Salatu jami'ah. Betul? Betul? Mayyit je. Dengar yit je ya. Salatu jami'ah lil mayyitil hadir. Lil tu bagi. Kalau mayat tak ada kat depan, jadi lain. Jadi ada ulama bahas tak payah sebut lil mayyitil hadir. Hadir tu sebab apa? Dia dah ada, tak payah sebut hadir tu. Tapi dalam kita sebut lil mayyitil hadir. Ada di bila ke siapa imam nak selamat, takut salah Arab, belakang-belakang tu ustaz kan. Solat jami'ah rahimakumullah. Habis ya. Solat jami'ah rahimakumullah. Betul tak? Boleh lah tuan-tuan Jadi biasa bila macam itu, sebelum dia sebut tu, imam dia akan tengok belakang. Siapa kat belakang lagi? Tak lain tak bukan kadang-kadang noja. Kalau noja tak ada, JKK tak ada, MPKK tengok. Belum ah. Al-Fatihah. Tu. Ni dalil ni. Jadi imam duduk kat mana? Mana orang duduk mam? Tempat jenazah. Dekat jenazah. Jadi jenazah. Imam kena duduk di bahagian kepala. Bukan duduk, berada di bahagian kepala dia. Al-Fatihah. Itu kalau berani ya. Kan kalau kata sekarang ni pakai cover tu boleh extend lagi. Ada setengah tempat dia akan buka cover tu. Betul-betul real jenazah. Ada setengah tempat dia cover dengan tutup dalam tu, dia dah cover dia punya sarung tu. Lepas tu ada tikar lagi. Ada setengah tempat dah ada tikar, bawah tu ada kain lagi. Jadi ada ulama yang tak ada hadis tadi, ulama bahasa apa dia? Lagi masa? Tak perasan. Okay, ulama bahasa apa dia tuan? Apa dia kata lagi? Seelok-eloknya menggunakan kain yang putih saja. Tempat saya pun masih lagi menggunakan kain batik lepas. Lepas tu dia buat apa kain batik lepas tu? Lepaskan betul lah. Jadi kain batik tu biasa orang takkan bawa balik. Orang akan buat apa kain batik tu? Bagi. Payung yang hitam tu mula orang tak nak rembat. Payung hitam tu lekat Bukit Basir tuan-tuan bersusun kat garaj tu, tak ada pula orang nak rembat. Payung hitam tu bawa time mana? Time tu je. Time dia keluar daripada rumah sampai ke kubur. Kat kubur tu pun kadang-kadang dia tak payung. Jadi payung tu tak tahulah pada hairat kematian setengahnya saya tahu apa fungsi dia. Wallahu alam lah tuan Itu saya tak mengaji lah sebab apa dia tutup dengan payung. Baik. Lekor apa ni? InsyaAllah tuan dah letih cakap ini Okey, baik. Baca suratul Fatihah. Baik, ada satu lagi hadis yang mengatakan dari Imam Al-Baihaqi, dia kata pembukaannya surah Al-Baqarah pada kedua kakinya dan penutup surah Al-Baqarah pada kuburnya. Maksudnya tuan-tuan, ada orang selain baca surah Yasin, dia akan hadiahkan suratul Baqarah. Sebab itu di tempat kita Johor macam kurang lagi. Kalau belah pantai timur, belah utara banyak. Apa dia? Dia panggil pelajar tahfiz 30 juzuk ke, datang rumah saya, satu rumah saya datang, bacakan 30 juzuk Al-Quran. Ini Al-Baqarah aja. Tapi kalau dia baca 30 juzuk, apatah lagi. Maksudnya ustaz tadi tu ke, atau rumah tadi, atau imam tadi yang panggil pelajar tahfiz ni, pesan kat ketua dia, minta tolong hadiahkan bacaan ni kepada si mati. Kadang dia duduk je, dia baca je, terlupa nak niatkan hadiahnya kepada si mati. Baik, dan penutupnya adalah surah Al-Baqarah pada kuburnya. Apa dia? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sebab tu ada orang buat tahlil dekat kubur tadi tu, dia ambil ayat tu, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi ada orang kata kalau tahlil yang pendek ke panjang? Biasa imam tanya, cik, tahlil pendek tahlil panjang? Kan kunut panjang kunut pendek je. Tahlil pendek tahlil panjang. Yang pendek macam mana? Tu yang tu la ilaha illallah tu. Kalau yang panjang tu yang penuh tu, yang orang mengeluh. Tu semua tu. Masya-Allah. Baik. So, terpulang kepada tuan-tuan. Setidak-tidaknya nak baca apa tuan-tuan? Surah Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya. Baik. Jadi sebenarnya ada lagi bahas panjang lagi berkenaan dengan ketika nak letak jenazah tu. Nak letak jenazah nak baca apa?
ada hadis daripada Ibnu Umar juga. Dia kata apa dia? Ketika mana meletakkan jenazah di lubang kubur, Ibnu Umar ini dia mengucapkan dengan nama Allah dan di jalan Allah. Masa kita nak nak letak dalam lubang kubur, selepas itu ketika meratakan tanah lubang kubur, masa nak katakan tanah lubang kubur tu, kat liang tu, di bahagian punggung tu, dia ambil cangkul, dia katakan apa nak baca? Dia kata, jauhkanlah dia dari syaitan dan azab kubur. Tuan-tuan kena faham perbezaan himpitan, fitnah, azab. Tiga ni elemen yang berbeza. Himpitan wajib kena. Apa lagi? Fitnah tengok orang. Apa dia tuan? Nanti bila kita duduk, didudukkan tu, malaikat muka kata duduk. Ulama bahas adakah roh atau jasad. Ada yang kata roh, ada yang kata roh dan jasad sekali. Itu bukan persoalannya, tapi pasti berlaku. Kita duduk, disebut nama kita yang kedua, wahai Syahril bin Surib. Yang kedua tu, bukan yang pertama. Yang pertama kita masih lagi duduk baring. Baring dengan gelap tu kan, nampak tanah depan dinding ni. Kita baring, wahai Syahril bin Surib. Yang pertama sekali akan terbuka mulut sedikit. Sebab apa? Roh akan dimasukkan melalui mulut. Selepas itu mata terbuka. Selepas itu bila terbuka sikit, kita akan mula mengeluarkan suara. Nak cakap, kita dengar siapa kat atas ni. Kita tahu siapa yang datang, siapa yang baca talqin, siapa yang membaca doa kepada kita, siapa yang ketawa terbahak-bahak di sekeliling tu. Kita tahu semuanya. Kita tahu kereta Honda kita yang baru kita beli, baru keluar. Alamak, apa lagi? Handphone baru beli. Saya sebut ni, tak mahu ya. Semua ada. Bini baru kahwin. Alamak, contoh tuan ni. Contoh muslimat yang marah. Apa benda yang kita tinggalkan tu, semua ada kat atas tu, kita tahu. Lalu apabila sebut yang kedua, duduk. Ini kain kapan ni. Jatuh. Ni kat depan ni ada. Jatuh ke bawah sampai paras pinggang. Di waktu itu mata kita ni, sikit nak biar mata kita ni gini, gelap. Gelap. Tangan masih lagi begini. Selepas itu soalan ketiga sebelum muncul. Sebelum keluar soalan ni, sebutan nama yang ketiga itu akan datang. Siapa dia tuan? Antaranya malaikat turuman. Nanti dia akan suruh buat catat amalan dan sebagainya. Kita akan gantung kat sini. Gantungnya sampai di mahsyar nanti kita gantung benda itu. Jadi ketika mana kita duduk macam ni, akan datang mengelilingi kita ni, kat dalam yang kubur kita ni, yang sempit tu, berkeliling atas ni. Setengah riwayat kata kat atas kepala kita ni. Apa yang keliling pertama tuan? Yang datang sekali pertama adalah solat kita. Solat ni tuan, saya feel lah. Dari baik ambil wuduk sampai amali solat, masih lagi saya tak tepat. Rukun 13 tu pun tak berapa nak ingat. Belum cerita hai'ah, ab'ad Allah, belum cerita lagi makhraj huruf, belum cerita syarat-syarat sah kesempurnaan di setiap rukun-rukun fa'li dalam solat. Itu semua ada kriteria tu. Solat sampai dibusing-busing-busing, pergi kat sebelah kanan, datang pula ke sebelah kiri. Apa dia tuan? Ni tangan kiri kita yang duduk keliling kita ni. Siapa dia? Puasa dan zakat kita. Dia busing, dia akan pergi ke sini. Dah dua lah. Nanti akan datang pula apa tuan? Daripada kaki bawa ke kepala. Dia duduk kat kepala. Siapa ni tuan? Apa kat kepala kita ni? Adalah zikir dan selawat kita. Last sekali yang dekat kaki. Keluar datang daripada kaki, dia duduk dekat kaki. Siapa dia tuan? Ini special sikit. Tuan-tuan ada. Apa dia? Orang-orang
yang mendatangi rumah Allah. Ini tuan-tuan ada ni. Lepas tu kita doa banyak-banyak. Kalaulah ada mungkin ahli keluarga kita, keluarga kita sendiri, saya sendiri tuan, kalau kata kita ni bukan agak berat datang ke rumah Allah solat berjamaah, dah dia laungkan azan tak datang juga, ada majlis ilmu dengar ni tak pergi juga, tak dapat nak tolong tuan. Di situlah dikatakan penyesalan yang tiada terhingga. Kalau kata boleh nak hidup balik, kalau boleh bayar 10,000 untuk 1 detik langkah itu, cukuplah hadiah yang kau bagi pada aku bayar. Masalahnya dah tak boleh nak cakap. Persoalan tuan-tuan, mereka dalam kubur ni tak boleh nak cakap, tak boleh nak balik, tak boleh nak beritahu. Kita tuan-tuan, sepanjang saya sendiri masih hidup, boleh bergerak, tapi tak datang perasaan itu. Sebab apa tuan? Hati. Hidayah itu milik Allah. Sebab tu jaga-jaga. Kalau kita tengok orang tak pergi surau, tak pergi masjid, pertama sekali tuan, jaga hati ni. Jangan kita kata apa benda lah kau tak pergi. Contoh, kita doa, ya Allah, jadikanlah dia datang ke surau, ke masjid dan sebagainya, dan jauhilah, peliharalah hatiku ini daripada penyakit hati. Tu penting. Sebab tu imam akan baca Rabbana la tuzigh qulubana. Doa tu selalu dibaca. InsyaAllah saya akan kupas sebab itu tuan-tuan. Habis tajuk ni, masuk je malam pertama di alam barzah, kita akan bincang tajuk itu yang saya sebutkan sedikit dia punya mukadimah tadi. Taib tuan-tuan, cukuplah sekadar itu. 8.20 melebihi. Okay. Dengan kita ucap jangan cakap waktu bila, sebelum mandi jenazah atau semasa dikapalkan atau sebelum disemayangkan. Minta jemaah jangan cakap dalam ni, hanya baca-baca dan sadarkan pada jenazah. Waktu bila Baik, soalannya, bilakah masa dan waktunya yang kita ditegak ataupun kita ni disunatkan atau diberatkan supaya tidak bercakap-cakap tentang hal ehwal dunia, khususnya bercakap-cakap tentang si mati. Zaman sekarang bukan bercakap lagi, typing, Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Sampai bila tuan-tuan? Senang je. Bila tuan-tuan dengar dalam kampung kita, jemaah ada cerita, Haji Dolah tu ICU dah sekarang ni. Bila? Siap. Dia tuan-tuan dapat berita macam itu, dah boleh tutup mulut. Cerita yang baik-baik aja pasal dia. Allah, Haji Dolah tu tak ada surau kita, macam tu. Yang baik-baik je. Yang aib-aib tu jangan cerita. Simpan. Dia bermula dari situ tuan Haji. Mula dari situ sampai bila? Sampai bila-bila. Kalau boleh. Kalau nak cerita juga, jangan sebut nama. Kita faham lah. Tapi masalah kita dah jaga orang yang depan kita ni pula. Haji tu betul lah tu. Dia sebut nama pula. Tadi kita dah jaga. Haji tu, yang mana mam? Yang itu, yang mana? Rumahnya warna apa? Sudah. Orang dah boleh bayang, orang boleh tahu. Tapi jangan sebut nama. Bila sebut nama, dia akan dapat. Tapi kalau benda baik, contoh dia infakkan suratul mulk siap 5 minit lagi. Mungkin lepas ni dia buat cantik-cantik. Siapa baca Al-Mulk, dia bagi RM1. Contoh. Pahala tu orang sebut-sebut tu, dalam kubur dia dapat saham. Maka lagi bahaya bila mana? Ketika sakarat, ketika masuk dalam lubang kubur. Sebab itu bila kita follow jenazah, kat mana tempat yang paling bagus untuk kita duduk? Dia dalam jenazah ni. Kat mana kita nak pergi? Mana kita nak tempat yang paling layak? Agak-agak teka. Mana mesti dalam jenazah ni, nak pergi kubur. Kita nak kat mana duduk kita ni? Kat depan ke belakang? Dekat belakang. Belakang tu luas. Belakang van. Jawapannya tepat, adalah di belakang pintu bonet van. Maksudnya kita van jenazah, kita belakang. Tengok. Habis nak baca apa? Bacalah tadi setidak-tidaknya surat Ikhlas. Ikhlas ni mahal tuan. Mahal Ikhlas ni. Yang makruhnya adalah jasa saya kata tadi, selfie. Dah sampai dah. Okey. Jumpa kubur dalam live itu. Habislah. Ya. Bila
bila masih kita anak ataupun imam diwakilkan untuk beritahu kepada ulama sekiranya jenazah ada hutang sekali kan untuk kesilapan makam imam, bila waktu jenazah disembayangkan, sebelum sembayangkan atau waktu jenazah keluar dari rumah, waktu bila yang kita disunatkan untuk cakap tentang itu? Baik, kalau saya lebih tengok keadaan. Kadang-kadang saya buat di rumah. Contoh keluar dari rumah tu, masih kita Al-Fatihah lah 3 kali tu. Sebelum dia Al-Fatihah tu kita akan cakap. Tetapi saya akan cakap yang pendek je, ringkas. Tapi nanti dikubur, selepas dikebumikan tu, sekali lagi saya akan minta waris atau imam atau ketua kampung dia berucap sekali lagi, mewakili pihak keluarga, cakap kepada semua tu. Jadi sebab itu kadang-kadang saya gunakan portable supaya orang jauh-jauh dapat dengar. Persoalan yang masalah paling besar adalah tu, kalau ada kesilapan di dalam media massa, itu susah nak tolong. Yang boleh tolong apa caranya? Warisnya buat infak. Tadi tabung berjalan tu kan, mungkin ada orang jumpa imam, ada 100 imam, masuk tabung Tuan Rawabah boleh tak? Tapi syaratnya imam setiap kali kuliah masuk RM1 je. Setiap kuliah pahala tak sama. Jadi tuan-tuan rahmatullah sekalian, nak sebut tu bila, kalau nak buat sebelum dikebumikan, afdalnya buat yang ringkas je, yang penting-penting. Nanti dekat kubur dah kebumi semua, orang dah nak balik, kita berumur sekali lagi, terima kasih kerana sudi menghadiri pengkebumian, minta ampun, minta maaf, semua minta Allah dan sebagainya. Nanti selebihnya hari Jumaat depan, ketika mana solat Jumaat, ada setengah tempat ketua kampung atau pengurusi masjid, dia akan umumkan sekali lagi dekat masjid, tuan-tuan ahli keluarga kita gini-gini meninggal pada minggu lepas, marilah kita bersama gini-gini minta maaf apa semua. Selepas salam solat Jumaat tu, Assalamualaikum, dia pun buat tahlil ringkas. Pun ada juga cari kaedah pelbagai. Okey, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, cukuplah sekadar itu. Saya minta ampun dan minta maaf di atas lebihnya masa ni. Saya minta maaf sekali lagi. Saya minta ampun juga sekiranya apa yang saya sampaikan tadi mungkin menyinggung perasaan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apa yang saya sampaikan tadi mungkin membosankan dan mengantuk, saya minta maaf. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua besok bila kita meninggal dunia, ada orang sudi membacakan hadiah pahala doa dan sebagainya, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat kita sampaikan dan kita manfaatkan insya-Allah. Itu mari kita dengan baca doa tasbih kafarah dan suratul Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Radinatu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.